Sejuknya cuaca dekat Cameron Highland hari ini. Ya Allah. Hei, ladang strawberry. Masya Allah, sedap ni kalau kita dapat makan strawberry ni kan. Sebut je dah ada. Sebut je dah ada. Mes sini. Wah, strawberry segar bugar. Boleh rasa ni, Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya. Orang cakap, makan satu tak elok. Kena makan dua. Kita ambil lagi satu. Alah, kenapa strawberry dah kecut ni? Selalu kalau dah kecut macam ni, mesti dah tak manis, dah tak segar. Inilah masalahnya, kita nak kekalkan kesegaran dekat buah-buahan macam ni kan. Aduh, macam mana kita nak bagi dia segar sentiasa manis ya? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Inilah dia kan. Seperti mana tadi Akmal ada cakapkan tadi. Macam mana kita nak kekalkan kesegaran buah-buahan ataupun apa-apa sahaja makanan. Sebab itulah hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran teknologi pemprosesan makanan. Tapi kita nak tanya siapa ni kan kepada cikgu macam mana kita nak bagi kesegaran ataupun sentiasa fresh dekat makanan tu. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Wah, strawberry ada lagi. Alright, itulah dia guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Tapi sebelum kita nak memperkenalkan guru kita, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Farazila. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, itulah dia Cikgu Nur Farazila kita. Baik, dan sekarang ini aku nak memperkenalkan guru kita Cikgu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Akmal. Apa khabar Cikgu? Ya, sihat walafiat. Baik. Cikgu, ya. Masya Allah, sedapnya buah strawberry tu. Manis tak? Manis Cikgu, tapi ada yang tak berapa nak manis dan nampak kusam lah Cikgu. Okey, sebab itulah kita kena belajar sains, Akmal. Okey, kerana bagaimana untuk mengekalkan kesegaran buah tersebut. Okey, jadi murid-murid di luar sana, jom belajar sains bersama Cikgu Nurul. Mari kita. Silakan Cikgu. Okey, ini dia. Okey, baiklah murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 5 iaitu tajuk teknologi pemprosesan makanan. Baik. Tetapi tajuk ini adalah bab 2. Okey, bab 2 di mana nutrisi dan teknologi makanan. Okey. Standard kandungan kita hari ini ialah 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Alright. Okay, di mana standard pembelajaran kita hari ini, Akmal, murid boleh atau Akmal boleh berkomunikasi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Alright. Okey, menarik tau. Yes, Cikgu. Okey, sebelum itu, kita kena faham dulu apa itu teknologi pemprosesan makanan. Kalau kita tak faham maksud dia, macam mana kita nak tahu apa itu teknologi pemprosesan makanan? Betul Jom juga. kita lihat apa yang Akmal nampak di sini. Ini apa ni? Ini apa? Ini saya nampak banyak mesin-mesin ni Cikgu. Yes, mesin. Dia menggunakan orang kata apa ni? Konsep sains dan teknologi dalam memproses makanan. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan sains dan teknologi, bagaimana kita nak proses makanan dengan mudah? Betul juga. Okey, jadi apakah itu teknologi makanan? Teknologi makanan ialah satu bidang ilmu yang menggunakan sains dan kejuruteraan dalam penghasilan, pemprosesan, pembungkusan, pengagihan, penyediaan dan penggunaan makanan. Okey, betul. Dan seterusnya, apa pula pemprosesan makanan? Selalu sebut
kita proses makanan. Kita proses makanan. Tapi maksud sebenar kita tak tahu. Jadi, pemprosesan makanan ialah proses yang pengubahsuaian bahan makanan mentah. Maksudnya kita ada bahan mentah. Okey, bahan mentah tersebut kita nak tukar kepada bentuk yang lain yang sesuai dan boleh dimakan oleh manusia. Jenuhlah kalau kita tak proses makanan, contohnya ikan. Takkanlah Akmal nak makan ikan mentah-mentah, betul tak? Dah jadi sushi kah? Okey. Jadi kita kena proses dahulu. Betul. Tetapi mengikut kesesuaian kaedah yang akan kita pelajari nanti. Baik. Okey. Okey. Hari ini Akmal dan murid-murid di luar sana, kita ada 8 kaedah teknologi pemprosesan makanan. Jadi kena faham, tahu dan ingat. Jadi cikgu perkenalkan saja dulu. Bukan terang lagi ya, tak terang lagi. Okey, yang pertama kita ada apa ini? Cuba Akmal baca. 1M 7P. Yes, 1M7P. Apa tu? Itu adalah tips bagaimana untuk mengingat. Oh, okey. Jadi tips ini 1M7P bererti 1 tambah 7 berapa? 8. 8. Jadi M itu merujuk kepada huruf M lah. Okey. Iaitu kaedah tersebut bermula dengan huruf M. Yang selebihnya bermula dengan huruf P. So mari kita lihat yang pertama, M iaitu memasak. Memasak. Itu Pandai je. masak? Alhamdulillah. Ya ke? Ya, cikgu. Pandai masak apa? Macam-macam cikgu sebut je nak makan apa. Okey, yang kedua kita ada P yang seterusnya. Penapaian. Okey. Akmal boleh bacakan? Apa dia? Seterusnya pendehidratan ataupun pengeringan. Yes, memberi makna yang sama. Kemudian kita ada pempasturan. Okey. Kita ada pengetinan. Dan kita ada penyejuk bekuan. Dan kita ada apa lagi? Penyinaran. Kita nak guna sinaran apa? Kita akan belajar nanti. Okey. Pembungkusan vakum. Jadi cukup tak 8? Saya rasa lagi satu, cikgu. Ya ke? Ya, cikgu. Dah. Cukup, cikgu. Cukup sampai situ. Cikgu pun tak ingat sebenarnya. Okey. So, kita tak kira kan? Jadi, Akmal. Cikgu nak tanya pendapat Akmal. Kita nak ujilah Akmal. Nak uji, nak test juga murid-murid di luar sana. Okey. Ini pendapat. Pada pendapat Akmal lah. Apakah tujuan kita untuk memprosesan makanan? Apa tujuan pemprosesan makanan? Pasal apa? Ni ni nak hambak lah ni. Semestilah cikgu kan, iaitu kita nak tahan lebih lama. Yes, betul. Lepas tu orang kata mudah dicerna juga. Pandai. Dan juga nak bagi orang kata tahap kesegaran tu lebih kekal segar lah. Lebih kekal segar. Dan juga orang kata lebih menarik, cikgu. Ya, kalau tak proses dia tak menarik kan? Dan juga menjadi lebih enak ataupun sedap bila dimakan. Betul. Tapi kita tengok adakah jawapan-jawapan Akmal bagi tu ada di sini. Okey, mari kita lihat. Kita tengok. Betul. Ada tahan lebih lama. Kalau kita tak proses, dia nak tahan lama macam mana? Betul tak? Kemudian kita ada... Betul lah. Kita ada apa? Lebih enak. Lebih enak. Sedap tak strawberry tadi? Masya Allah. Manis. Manis macam Akmal. Macam cikgu juga. Okey, terima kasih. Tunggu puji sebenarnya. Ya. Seterusnya kita ada apa? Kita juga ada... tu. Lebih menarik, cikgu. Yes. Kalau kita manusia pun nak cantik, menarik. Kita kena tambah ni, tambah tu. Sama juga macam makanan. Okey, lebih menarik. Kemudian kita ada apa? Juga mudah. Ni tadi saya cakap mudah dicernakan. Yes, tak adalah mudah. sakit perut. Boleh katakan semua jawapan di sini samalah. Adakah murid-murid di luar sana jawapan sama dengan Akmal? Sama ke? Diorang anggut, cikgu. Anggut. Okey. Jadi untuk Akmal hari ini memandangkan dia suka strawberry, hari ini kita bagi token, bukan token, kita bagi ganjaran untuk Akmal. Kita bagi... Berapa, cikgu? Cukup. Berapa? Kita bagi 1 biji yang besar. Satu ganjaran untuk Akmal. Terima kasih, kita cikgu. kumpul strawberry nanti. Okey. Satu saja, cikgu? Cukup satu saja. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kumpulkan lagi banyak buah strawberry. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Strawberry tu.
Alright, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nurul kita. Cikgu, ni pasal IPA banyak sangat bahan-bahan kita nak masak ni. Kita nak belajar apa pula kali ni? Apa saya nak ajarlah? Nak ajarlah. Ya. 8 tadi, iaitu 1M. 7P. Ya, jadi hari ni cikgu nak bawa Akmal berjalan-jalan dan murid-murid di luar sana ke setiap kaedah teknologi pemprosesan makanan. Okey, mari Akmal. Saya ke sana ke? Ya, marilah, mai. Seganlah kita. Okey, yang pertama, kaedah yang pertama adalah kaedah memasak. Memasak ni semua biasa orang buat. Betul? Betul. Okey. So memasak ni kaedah dia yang pertama kita boleh celur, kita boleh goreng, apa lagi? Kita boleh panggang. Betul. Pengasapan, merebus iaitu merebus, kita menumis, bakar dan kukus. Jadi semua ini adalah kaedah di mana teknologi pemprosesan makanan iaitu memasak, kategori memasak. Betul. 1M. Dalam banyak-banyak ni suka yang mana? Saya suka yang tu lah cikgu, yang goreng lah cikgu. Goreng lah, senang. Jadi apa contoh makanan yang kita boleh goreng di sini? Telur goreng. Telur goreng. Yang ni apa? Yang ni apa? Yang ni apa? Yang mana tu? Ikan goreng. Ikan goreng. Ada ikan goreng saja? Boleh buat ikan kukus. Yes. Oh, memang pandai masak lah. Come on lah cikgu. Okey, jom cukuplah memasak tu. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada sebelah tu adalah penapaian. Penapaian? Biasa penapaian ni orang akan ingat perkataan tapai. Tapai tahu? Pernah makan tapai ke? Favourite cikgu, tapai pulut, tapai ubi, tapai. Tapi reti ke buat tapai? Saya tak tahu cikgu. Macam mana nak buat? Jadi kalau nak tahu, jom kita lihat video ini. Jom. Ya Allah cikgu, terliok. Sedapnya. Tapai apa tadi tu? Itu tapai pulut cikgu. Ya, nampak tak tadi dia tambahkan apa? Ragi. Yes, ragi. Ragi adalah salah satu contoh. Ragi tu yeast tu adik-beradik lah. Sejenis mikroorganisma. Jadi kalau di sini terlihat, proses penapaian bermaksud proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma yang berfaedah yang lain. Maksud dia, kita menggunakan, memanfaatkan mikroorganisma yang tadi contohnya adalah ragi ataupun yeast. Jadi di situ kita ada kicap. Kicap soya apa sama? Dia menggunakan bantuan mikroorganisma. Itulah dia proses penapaian. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Banyak lagi ni kita nak pergi. Seterusnya ke mana pula? Ke mana kita nak pergi, Kemal? Saya ikut cikgu je. Okey, kita pergi ke depan. Okey, wow. Apa ni? Kita ada jus apa ni? Kita ada jus orange. Jus orange? Jus wow, orange. dia sebut. Pasal putih pula. Jus orange, kita ada susu segar dan juga kita ada minuman yogurt. Okey. Di sini adalah contoh minuman ataupun makanan yang menggunakan kaedah pempasturan. Jadi, apakah dia pempasturan? Pempasturan adalah proses di mana cecair ni kita kena panaskan dulu. Panaskan dulu pada suhu di bawah takat didih cecair. Maksud dia begini. Jangan sampai dia mendidih. Kalau dah mendidih, maksud dia dah takat didih. So kita kena berhenti sebelum takat didih. Stop. Okey. Kemudian fungsi dia untuk membunuh mikroorganisma ataupun patogen. Patogen ni maksud dia mikroorganisma yang jahat. Yang baik kita tak nak bunuh, kita nak bunuh yang jahat. Okey, kemudian kita sejukkan cepat-cepat. Dah panaskan, sejuk. Itulah pempasturan. Tapi ingat, jangan lebih apa?
Jangan lebih daripada takat didih secair tersebut. Oh, dadih pun macam ni lah cikgu? Iya, lebih kurang macam ni lah. Okey, dipanaskan pada suhu 63. So 63 darjah Celsius tu tak tinggi lah. Kalau air selalunya 100 darjah Celsius. Selalunya kita gunakan 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ataupun kalau nak up sikit lah, 72 darjah Celsius selama 15 saat. Kemudian kita kena sejukkan serta merta. Kena sejukkan cepat-cepat. Itulah pempes Ciuran. Ya. Faham? Okey, faham Murid-murid di luar sana faham? Faham ke? Okey, good. Faham cikgu. Alright, seterusnya mari kita kat sini. Okey, next station. Kita ada penyinaran. Mari kita tengok penyinaran. Sinaran. Apa lagu tu sinaran tu? Sinaran mentari. Okey, pandai dah. Kita konsert sekali lagi. So, penyinaran ni kan, dekat sini dia kata makanan didedahkan dengan pada sinaran mengayon. Sinaran mengayon ni selalunya adalah sinaran radioaktif. Seperti sinar gamma, sinar ultra ungu dan sinar X. So, sinaran ni kita akan pancar dekat ni, apa ni? Cikgu, sebelum cikgu nak pancar tu, cikgu cuba ke sini sikit, cikgu. Okey, boleh. Ke sini sikit, cikgu. Boleh, macam tu kan cantik, cikgu. Okey, kita akan pancarkan sinaran tu dekat mana? Dekat makanan. Makanan kita dapat tu. Kita ada kentang, sayur. So, kita nak elak daripada percambahan. Okey. Kemudian juga kita perlu juga untuk membunuh mikroorganisma. Kita nak bunuh mikroorganisma. Iaitu Cikgu kat sini, cikgu. Saya tolong cikgu. Saya tolong pegang untuk cikgu. Ini dia akan senang. Minta maaf lah cikgu tak nampak. Okey, cikgu. Membunuh mikroorganisma seperti Salmonella sp dan Campylobacter. Nak sebut pun susah lah. Okey, iaitu dalam daging mentah. So, kita memang bahaya. Dalam daging mentah ni ada mikroorganisma yang berbahaya. Kemudian kita kutu. Kutu bukan dekat rambut saja. Dalam beras. Kenapa kutu tu? Dia warna hitam, cikgu. Warna hitam, betul. Macam tu, so, kan? kalau kita pancarkan dengan sinaran tersebut, dia akan mati. Kemudian kita akan memperlahankan proses percabahan biji benih. Kalau kita nak import daripada luar negara India, kononnya bawang, tu dia buka-buka lori. Kutu. Bukan kutu. Dia bercambah. Penuh dengan dia punya daun-daun. Tu dia tak ada nak ni. Jadi kita kutu pula. Okey, jadi itu adalah contoh. Maksudnya kita mengelakkan melambatkan pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Okey. Itulah yang dipanggil apa tu, cikgu? Naran. Lihat, cikgu. Ini dia. Okey, saya boleh letak, cikgu. Okey, baik. Kita ada pula. Yang seterusnya. Itu adalah apa tu, cikgu? Pembungkusan vacuum. Sebut vacuum kalau murid-murid di sana, vacuum tu maksudnya tiada udara. Kita nak vacuum, kita nak buang semua udara. Jadi udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik. Maksudnya tidak ada udara. Tak percaya tu tengok tu. Mana, cikgu? Tu mi tu. Okey. Mi tu dia kecut, dia ketat. Itu bermaksud udara tiada. Okey, so dia dapat menghentikan proses pengoksidaan makanan sebab tidak ada udara. So tidak ada oksigen, tidak adalah proses pengoksidaan makanan. Okey, saya angkat ni boleh, cikgu. Angkat. Tunjuk kat murid-murid di luar sana. Inilah dia maksud cikgu tadi tu. Ketat. Kalau cikgu vacuum, jadi apa baju dia, agak-agak? Jangan, cikgu. Ini dia. Okey, ni vacuum. Okey, nampak jelas? tak? Ini dia pemvacuum. Cuba Akmal tengok yang kacang tu. Iya, yang kacang tu. Ini salah satu contoh lah, cikgu. Segala jenis kacang tu. Adakah Akmal rasa itu pemvacuum? Pembungkusan vacuum? Yang ni bukan, cikgu. Kenapa bukan? Sebab dia tak ketat macam tu, cikgu. Yes, dia kena? Dia kena ketat-ketat. Selalunya kita akan dapat lihat dekat Babras Perang tu, cikgu, kita beli. Betul tak? Very good. Betul. Sangat bagus. Ini. Okey, jom. Kita ada lagi. Nak pergi mana, cikgu? Nak pergi sana lah. Okey. Nak makan aiskrim tak? Nak, cikgu. Saya letak dulu dah. Jom kita tengok. Okey. Baik. Yang ni apa pula, cikgu? Jom. Ini adalah penyejuk berkuat. Cikgu buat satu gambaran ini seperti peti ais lah. Okey. Penyejuk berkuat ni. Sejuk tak? Sejuk je. Makanan perlu disimpan pada suhu 0 darjah Celsius. Kat rumah ada peti ais kan? Ada, cikgu. Okey, selalu kat bahagian atas tu adalah kosong. Betul. Tetapi kita perlukan lebih rendah lagi bagus. Okey, sehingga negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 24 darjah Celsius. Bila sejuk
mikroorganisma dia suka tak? Dia tak suka, cikgu. Dia akan jadi macam gitulah, slow, dah lena. 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 So, bila kita sejukkan dia, penyejuk berkuat, berarti tindakan enzim akan terhenti, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma akan terencat. Bantutlah. Okey. Dia pun macam... Faham? Faham, cikgu. Dia pun tak aktif macam kita lah kalau sejuk kan. Dah lena je. Okey. So, angkat aiskrim. Mana, cikgu? Tu, aiskrim durian cikgu buat kat Kemal tu. Macam patutlah daripada tadi bau dia kuat. Alright, tu dia aiskrim durian, okey? Okey. Okey, clear. Clear. So, kita letak balik. Ini adalah kaedah penyejuk berkuat. Ini yang orang kata letak daging semua tu boleh juga kan? Yes, contoh makanan lain. Sebelum cikgu terlupa. Daging apa lagi? Daging. Lepas tu ayam batu. Ayam batu. Ikan. Apa lagi? Semualah. Tetapi tak boleh, buah-buahan tak boleh lah. Tak boleh, cikgu. Sebab apa? Sebab nanti dia macam bila nak makan kejung. Yap, okey, betul, tak boleh. Memang buah-buahan tak sesuai. Okey, boleh kita teruskan. Banyak lagi ni. Okey, saya letak, cikgu. Letak durian tu. Nanti kita makan. Kosong tak ada. Dia buka pula. Okey. Ini apa pula ni, cikgu? Alright, kita terus. Yang ni biasa kita tengok. Apa tu? Yang mana? Yang tu. Yang ini sup tomato sama ikan sardin. Ikan sardin. Tapi cuba ketuk, keras tak? Maksud dia adalah Ini dia. Nampak? Jangan dah buka pula. Tak ada, cikgu. Okey, maksudnya makanan ni kita simpan dalam tin tau. Betul. Okey, kita simpan dalam tin, lepas tu kita steril. Steril tu maksud dia kita nak musnahkan mikroorganisma yang duduk dalam tu. Kita takut ada yang duk goyang-goyang. Kita nak bagi dia mampui. Lepas tu kita panaskan. Tu dia suhu melebihi berapa? 115 darjah Celsius tinggi tu. Lepas tu dengan tekanan yang tinggi. Dia tak hidup lah, dia memang dia matilah. So dia akan membunuh mikroorganisma. Bila suhu tinggi, dia bukan setakat bunuh mikroorganisma. Spora dia sekali. Dia tak boleh nak bertumbuh lah. Mati semua. Jadi lepas kita dah steril dia, kita kena keluarkan udara dan kita kena patri. Patri tu tang mana cikgu ni? Tahu ke tang mana patri tu? Yang atas ni, cikgu. Yang atas ni. Kita patri dah. Okey. Lepas dah patri kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Lepas tu, cikgu kita panaskan balik. Lepas kita panaskan balik, kita kena sejukkan dengan secepat yang mungkin. Baik, itulah cikgu. Pengetinan. Okey? Alright. Seterusnya. Jom, ada lagi. Yang ni, cikgu. Apa pula ni? Suka tak makan ni? Suka tak? Ini kalau goreng ni, cikgu. Satu rumah bau. Bau dia. Makan dengan nasi panas-panas. Sambal belacan. Ini dia kering ni, kita panggil kaedah apa? Pengeringan. Yes, betul. Ataupun pendihidratasi. Nampak tak? Ini dia. Kita susu tepung pun sama. Susu tepung pun adalah sejenis. Ini dia. Ini saya nak tunjuk kat diorang ni, cikgu. Sedap. Hat ni pula buah-buahan ni. Okey. Jadi air disingkirkan dengan menjemur di bawah cahaya matahari. Betul. Nyalakan api atau asap dan di dalam ketuhar. Jadi janji air dia disingkirkan, kita panggil pendihidratan ataupun pengeringan. Ikan boleh, daging pun boleh. Boleh? Yes. Salai? Salai boleh. Itu pengeringan. Okey, kalau luar negara yang mesti sejuk, mereka kan simpan daging kan? Betul. Okey. Boleh kita terus sekali. Ada lagi tak yang kita tak tengok? Boleh, cikgu. Ya Allah. Cikgu rasa kita dah ronda habis ni. Ya ke ni? Mari kita lihat. Okey, sekarang ni kita rasa dah habis ni. Okey, mari sini ikut cikgu. Okey. Kita bukan sekadar tengok saja. Pergi mana ni, cikgu? Nak makan buah strawberry tak? Ada ke? Dah, cikgu. Sebelum makan buah strawberry, kena jawab soalan. Boleh, cikgu. Okey, Akmal, tolong ambil satu warna kegemaran Akmal. Okey. Kita bagi warna yang terang sikit lah. Kita pilih warna yang terang sini. Kita ambil warna biru boleh, cikgu? Terang ke? Biru boleh. Okey, kita ambil biru pekat lah. Biru pekat. Baik. Okay. Kaedah dia begini. Cikgu nak test. Cikgu dah tadi dah bawa Akmal pergi ke setiap kaedah. Betul. Di mana 1M 7P. Jadi menggunakan ilmu yang telah cikgu berikan kepada Akmal, tolong tuliskan jawapan di ruangan bawah ini. Okey. Ini adalah soalan dia. Ini susah ni, cikgu. Sotong kering.
Oh, tu kena dah sebut dah tu. Boleh tak Akmal tuliskan jawapan apakah kaedah teknologi pemprosesan makanan yang digunakan? Okey, boleh tulis Akmal. Okey, yang ni cikgu Okey, agak-agak apa dia kalau dah sotong kering, takkanlah sotong tapai kat situ kan. Jadi saya akan tulis jawapannya. Okey, jangan tengok. Saya tulis dulu cikgu. Okey, cikgu merah right nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam tak ada dakwah lah, cikgu. Mari kita tukar yang lain. Ya, cikgu. Mari kita boleh saya tukar yang lain, cikgu? Boleh. Minta maaf, cikgu. Tak apa. Okey. Ini nampak, cikgu. Mari, cikgu right. Okey, cikgu tengok sama ada jawapan saya betul atau salah. 1, 2, 3. Noh, tu dia. Sama tak jawapan dengan pelajar-pelajar di luar sana? Akmal jawab pengeringan. Mari sini, Akmal. Mari sini, cikgu nak pangkah atau right? Hai, macam salah je, cikgu. Mari sini. Okey, murid-murid di sana, adakah jawapannya pengeringan? Sangat bijak. Betul. Ya, alhamdulillah. Okey, soalannya adalah? Strawberry lah, cikgu. Yes, yang bersalah kita bagi. Okey, untuk Akmal. Terima kasih, cikgu. Okey, lagi kita bagi soalan senang dulu. Okey. Ayah, ni apa ni? Apa dia ni? Apa dia ni? Apa tu? Peti air? Okey, apa kaedah teknologi pemprosesan makanan yang digunakan? Kaedahnya, cikgu. Saya tahu, cikgu. Okey, saya akan tulis sekarang. Okey. Pastikan betul sebab murid-murid di luar sana pun sedang meneka-neka jawapan. Iya, saya takut salah eja, cikgu. Tak apa. Eja sila sikit tak apa. Okey, ini jawapan saya, cikgu. 1, 2, 3 kita tunjuk sikit dekat murid-murid yang ada dekat rumah. Penyejuk berkuan, cikgu. Mai, cikgu right, betul atau salah? Ya, kita nantikan jawapan daripada pengawas peperiksaan. Jadi jawapan dia adalah betul. Sangat bijak Akmal ni. Alhamdulillah. Kawan-kawan saya kat rumah membantu saya, cikgu. Kalau kawan-kawan di rumah betul tapi sebab dah jauh tak dapat strawberry. So kita bagi strawberry ni pada Akmal saja. Akmal dapat lagi 1 strawberry. Terima kasih, cikgu. Cikgu, bagilah yang sukar sedikit. Alright. Okey, sekarang ni kan kita ni sekarang ni suka makan makanan Korea. Apa satu perkataan Korea yang yang saya tahu? Ya. 안녕하세요. 저는 Akmal 입니다. 사랑해. Cikgu tak reti balas. Okey, cikgu faham. Jadi, ini adalah makanan makanan kegemaran rakyat Korea dan sebenarnya orang Malaysia pun suka juga. Nama dia adalah kimchi. Jadi, pada pendapat Akmal, dia menggunakan kaedah apa? Ui, susah cikgu, ni. Ini saya tak tahu, cikgu. Tak tahulah. Saya cuba. Cuba. Kalau kimchi tak apa, salah tak apa. Kimchi. Okey. Arasa. Murid-murid di luar sana, tolong teka sama-sama. Arasa. Saya. BTS. Okey, ini cikgu. Mana? Ya. Inilah jawapan saya murid-murid iaitu betul ke penyampaian? Penyampaian. Saya rasalah, cikgu. Betul ke? Sebab tadi Lee Min Ho beritahu saya. Cuba cikgu tengok, betul ke salah? Mari cikgu tengok. Penyampaian. Betul ke murid-murid di luar sana penyampaian? Adakah anda tahu bagaimana kimchi dihasilkan? Saya tak pernah tahu, cikgu. Nanti sebentar lagi murid-murid akan tahu. Okey, jadi jawapan dia betul, Akmal. Tepat sekali. Akmal dapat semua betul. Alhamdulillah. Sangat terbaik, Akmal. Iya, anak murid yang hebat datangnya daripada guru yang hebat. Iya, cikgu. Baiklah, saya dah dapat berapa strawberry tu? 4 strawberry. 4 strawberry. Alah, sorry lah. Kebal saya lupa tambah satu lagi yang betul tadi. Tak apa, cikgu. Terima kasih, cikgu. Strawberry ni. Alang dah betul ni, cikgu. Kita pun dah jalan-jalan ni. Kita beristirahat dulu, boleh? Boleh. Baik, kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Sarang he. Didik TV KPM
Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Nurul. Cikgu, atas meja saya ni kalau saya perasan ada big book. Yes. Lepas tu ada juga yang macam-macam stiker-stiker ni. Ini kita nak belajar apa pula ni, cikgu? Okey, tadi jelajah. Cikgu dah bawa Akmal pergi jelajah, betul? Ya. Makan pun sudah. Jadi, kita akan belajar seterusnya adalah bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Sebenarnya kita gunakan bahan kimia tu, Akmal. Ada bahan kimia yang semula jadi. Ada bahan kimia yang buatan. Jadi jom kita tengok bahan-bahan kimia yang ada yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Baik. Okey, sebelum tu, sebelum kita lupa, tadi tips tadi untuk kaedah teknologi pemprosesan makanan, kita ada 1M 7P. Yes, tetapi untuk bahan kimia kita ada pula 7P 1A. Jumlah dia sama 8. Kebetulan sama 8. Jadi apa dia bahan kimia tersebut? Okey, baik. Sambil cikgu ajar Akmal, Akmal akan buat big book. Big book Akmal. Kita seiringlah. Boleh, cikgu. Kita tak ada hands masalah. on. Baik, yang pertama, pengawet. Pengawet ni selalu kita dengar pengawet, betul? Okey, jadi pengawet ni sebenarnya kita ada dalam banyak makanan. Contoh situ adalah seperti apa? Kita ada gambar sausage, kita ada mi dan sebagainya. Pengawet ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Kita nak bagi mikroorganisma ni tak tumbuh. Kalau tumbuh, dia akan cepat rosaklah makanan tersebut. Betul. Kemudian kita nak mengurangkan kerosakan makanan dan juga kita nak menjadikan makanan lebih tahan lama. Sebab itu kita letak pengawet. Tetapi ada yang letak secara pengawet semula jadi, ada yang meletak bahan kimia pengawet yang buatan manusia lah. Kalau semula jadi, contohnya seperti garam, itu pengawet sebenarnya. Garam tu pengawet. Gula tu pengawet juga semula jadi. Okey, di mana garam ni selalunya kita gunakan dalam makanan laut, sayur-sayuran. Kalau gula ini adalah daripada buah-buahan. Okey, contoh orang kata apa? Contoh bahan kimia daripada gula. Kemudian cuka. Itu contoh makanan yang jeruk. Kemudian natrium nitrit, nama apa susah nak sebut. Natrium nitrit dan natrium nitrat dah tentu-tentu adalah buatan. Di mana contoh makanan yang menggunakan bahan kimia buatan ini adalah daging dan juga sausage. Yang kita suka makan tu. Alamak. Itu buatan tau, buatan. Tak elok dah. Okey, tak apa. Nanti kita cerita lagi. Yang itu nanti kita cerita. Kemudian asid benzoic juga buatan dalam apa? Jus buah-buahan, sos tomato. Yang kita dah makan sos tomato tu, ada tak sos tomato kat situ? Tak ada? Sos tomato ada, cikgu. Ini, cikgu. Ada. Nampak sos tomato. Itu ada asid benzoic tau. Kemudian asid boric. Ini yang selalu kita makan. Buatan juga. Dan kita ada sulfur dioksida atau dioksida. Itu buatan. Di mana dalam kordial buah-buahan. Minuman buah-buahan. Minta maaf, kalau bulan puasa kita ada kordial tu. Kita terus bancuh tu. Ya, dia ada bahan kimia secara buatan. Okey. Dah siap dah big book untuk pengawet? Okey. Sudah siap? Belum lagi. Saya tengah buat cikgu. Cikgu sambung, cikgu. Cikgu sambung seterusnya. Nanti saya tampal, cikgu. Okey, baik. Pewarna. Warna. Okey, pewarna selalunya kalau kita tengok kuih-kuih atau meja pun tengok clear. Makanan apa yang ada pewarna tu, Akmal? Banyak, cikgu. Banyaklah. Kek. Yes, kek. Lepas tu yang muffin ni pun ada juga. Dia punya atas dia icing tu, cikgu. Ya, jadi pewarna ini selalunya dalam kita punya makanan. Di mana kuih muih, ais krim. Di mana fungsi dia untuk apa? Menambahkan warna dalam makanan. Kalau makanan kita semua warna putih, Allah tak... Sedap tak rasa nak makan? Tak sedap lah, cikgu. Semua tak menarik, betul? Betul. Sebab dia menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Ya, betul, contoh cikgu. Bahan kimia secara semula jadi yang kita selalu dapat daun pandan, kunyit. Kalau kita masak nasi ayam ke apa, kita bawa kunyit, tangan kita akan warna apa? Warna kuning, cikgu. Warna kuning. Agak-agak kemalah. Kunyit ni selalunya kita guna untuk apa lagi? Kita nak buat, nak goreng ayam. Betul. Goreng ikan. Goreng ikan. Itu adalah warna semula jadi. Ya, susu
susu, karamel, santan, semua ini adalah semula jadi. Yep. Tapi kalau buatan manusia, iaitu tartrazina adalah contoh bahan kimia secara buatan. Okey. Yep. Okey. Contoh tadi ya, cikgu nak beritahu contoh makanan. Cikgu lompat sikit tadi. Okey. Kalau daun pandan, kunyit, susu semua ni contoh dalam kuih muih tadi ya. Kuih gula-gula, nasi kunyit. Yep. Nasi kunyit, pernah makan nasi kunyit? Pernah cikgu. Wih, sedap dengan ayam masak merah. Oh, bukan nasi kunyit dengan ayam masak kunyit ke? Oh, nasi kunyit dengan ayam masak merah Dia bergantung cikgu. Selalu cikgu makan nasi goreng kunyit. Oh. Okey. Ais krim. Okey. Tartrazina buatan minuman ringan. Gula-gula. Kemudian sunset yellow. Dia tak guna kunyit, dia guna sunset yellow. Okey, dalam cordial orange. Takkan kita nak buat kunyit dalam tu. Betul, cikgu. Sekarang dia bukan jadi air cordial orange. Dia jadi lain. Dia jadi air kunyit. Kan? Carmoisin buatan dalam cordial yang berwarna merah. Okey, boleh kita teruskan? Ya, okey cikgu, tadi saya dah buat dah cikgu. Okey, tak apa, nanti kita sembang. Alright. Okey. Peluntur. Peluntur ini sebenarnya fungsi dia adalah untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contoh di sini apa dia? Santan tu cikgu. Bukan santan. Tengok betul-betul Akmal. Apa tu? Itu adalah tepung. Tepung tu cikgu. Tepung lah. Oh, saya nampak macam tu. Tepung. Ini Santan, pula, cikgu. ni kalau tak nampak ni masalah ni. Beras perang cikgu. Beras cikgu, beras. Beras. Kalau ikutkan beras kan, dia warna apa? Kalau yang betul. Kalau orang Kedah lah, dia ambil daripada mai, daripada dia punya keluar dah, Kedah dia. Dia bukan keluar putih terus. Tidak. Betul tak? Dia warna perang tu, kuning-kuning tu cikgu. Itu beras perang lagi elok daripada beras yang putih. Sebab beras putih telah menggunakan apa? Peluntur. Peluntur. Sebab apa nak gunakan peluntur? Sebab untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Dia nak bagi cantik kot, nak bagi putih. Wih, pasal apa lah kan? Tu cikgu suka makan beras perang. Okey. Kalau contoh bahan kimia iaitu secara semula jadi atau buatan. Kalau semula jadi adalah karbon yang diaktifkan, di mana contohnya adalah minyak sawit, gula, tebu. Okey. Benzoyl peroksida adalah contoh bahan kimia yang buatan di mana ia digunakan dalam gula, beras putih, tepung dan juga bihun. Bihun putih kan? Putih cikgu. Ya. Tapi kita buat kicap jadi warna apa? Jadilah warna gelap-gelap tu cikgu. Warna kicap. Gelap-gelap. Okey. Boleh kita cikgu teruskan? Boleh cikgu. Kita ada banyak tau. Kita ada banyak. Saya pun tengah ni. Tengah asyik buat benda ni. Teruskan. Asyik membuat big book. Kita akan nilai nanti. Perisa. Perisa ni memang kita suka. Semua suka. Okey. Perisa contoh kat sini kicap. Okey. Kita ada apa ni? Alah, jangan sebut. Ini apa? Ini mi segera. Okey, mi segera. Di mana kalau kita makan mi segera tu, meningkatkan rasa makanan, kemudian menjadikan makanan lebih sedap dan wangi, dan menambahkan rasa semula jadi makanan. Kemudian contoh bahan kimia semula jadi, iaitu gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Semua ini adalah semula jadi. Okey, tetapi kalau buatan, biasa dengar tak MSG? MSG ni biasa kita dengar. Aji orang panggil. Orang panggil Aji. Nama penuh adalah monotrium glutamate. Okey, sebenarnya cikgu tak mau cerita adakah ia baik atau tidak. Okey, nanti kita cerita kemudian. Contohnya ada MSG adalah mi segera, kicap soya, kerepek kentang. Okey, sebelum cikgu terlupa, kalau yang tadi contoh yang buatan ataupun semula jadi yang ni, minta maaf, semula jadi tadi adalah kuih muih dan juga kek aiskrim. Alright. Okey, perisa ni semua orang tahu. Okey. Seterusnya penstabil. Penstabil ni, cikgu rasa murid-murid di luar sana, kadang-kadang dia macam keliru. Penstabil ni untuk apa cikgu? Okey, penstabil ni kita nak elakkan daripada pemendapan butiran dalam makanan cair. Okey, contoh kat sini kita ada sos tomato. Kalau kita masukkan tomato, kita blend dengan air, dia selepas beberapa minit dia akan mendap. Jadi kita tak nak pemendapan tu berlaku, kita kena letakkan
penstabil dan dia juga memekatkan makanan. Okey. So contoh bahan kimia semula jadi adalah kanji. Okey, yang kita gunakan dalam sos cili, sos tomato. Itu adalah semula jadi. So tak bahaya. Bagus. Okey, gelatin adalah buatan. Okey. So contohnya jelly. Kita gunakan gelatin. Agar-agar semula jadi kita gunakan dalam aiskrim, sup segera dan juga jelly. Dan gam akasia ini adalah dari pokok akasia. Gam akasia ni daripada pokok akasia tau. Sebenarnya kat tepi-tepi highway pun ada cikgu juga. nampak pokok-pokok akasia. Sebenarnya kan pokok akasia ni lebah sangat suka. Dia suka sebab dekat pokok akasia ni ada nektar dia yang orang kata menyebabkan dia memang lebah suka pada pokok akasia ni. Jadi gam akasia ni digunakan untuk sebagai penstabil di dalam aiskrim, gula-gula dan juga jelly. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Baik, kusyuk Akmal duk buat buku big book dia tu. Pemanis. Kalau kita, perlu tak kita makan pemanis ni? Banyak-banyak. Kita dulu tak perlu dah cikgu. Sebab? Dah cukup manis. Okey, macam kenal ayat tu. Cikgu baru nak sebut. Baik, pemanis ni kan Akmal. Kalau tengok yang kek ni, memang kalau kita tengok pemanis. Okey, di mana menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Di mana contoh secara semula jadi adalah gula, gula Melaka dan juga madu. Di mana digunakan dalam kuih muih, kek dan minuman. Aspartam adalah bahan kimia buatan di mana digunakan dalam cordial, minuman dan juga jam. Dan yang terakhir, sorbitol adalah buatan di mana digunakan makanan untuk pesakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. So ini adalah contoh bahan kimia pemanis. Baik. Seterusnya kita ada lagi pengemulsi. Oi, banyak letih Akmal. Apa tu cikgu? Pengemulsi ni macam mana pula nak sebut pun susah. Pengemulsi ni contoh kita gunakan dalam keju dan juga coklat. Kita tahu lemak dengan air ni dia tak boleh bercampur. Bila bercampur dia akan terpisah. Jadi kita perlukan sesuatu untuk dia bercampur. Iaitu? Kita kena letaklah emulsi. Pengemulsi, okey, supaya dia bercampur dan membaiki kehomogenan supaya mereka punya struktur dia sama, kestabilan dan juga tekstur makanan. Contoh bahan kimia ada di sini, contohnya lactic daripada kuning telur. Kuning telur tu atau kacang soya itu adalah contoh bahan kimia semula jadi. Okey, dia adalah pengemulsi di mana kita gunakan dalam aiskrim dan juga coklat. Pektin juga semula jadi kita gunakan dalam mayonis, puding dan yang terakhir asid lemak seperti monogliserida itu secara semula jadi dan magnesium stearat buatan dalam yogurt dan juga keju. Sangat banyak. Banyak cikgu. Ada lagi tak? Saya rasa macam yang terakhir. Okey, yang terakhir adalah antioksidan di mana dia memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak dan juga mencegah warna buah-buahan daripada bertukar menjadi perang. Okey, kalau dah teroksida dia akan menjadi warna perang. Contohnya adalah asid ascorbic ataupun vitamin C adalah semula jadi. Kemudian kita ada tocopherol, vitamin E juga semula jadi dan juga hidrocyanisol terbutil adalah buatan. Ya Allah, tergeliat ya cikgu Akmal. Okey, contoh makanan adalah seperti apa? Minyak masak. Minyak masak menggunakan semula jadi. Margarin biskut menggunakan apa? Tocopherol. Okey, semula jadi dan juga pil vitamin juga semula buatan. Okey, jom. Cikgu rasa dah terakhir kan? Dah cikgu. Dah siap? Dah siap cikgu. Tunjuk pada kawan-kawan. Big book Akmal. Ya, saya suka yang terakhir tu saya bawa ke depan dulu cikgu. It's okay. Inilah dia. Buka. Saya tunjuk jadi inilah dia. Boleh buat di rumah. Antioksidan yang pertama. Lepas tu pengawet. Cikgu pewarna ni pewarna. Pengawet. Okey. Lepas tu tadi cikgu juga ada cakap kita ada peluntur cikgu. Peluntur ni tak elok. Lepas tu perisahlah cikgu. Kita tahu kan. Dan juga seterusnya ada penstabil. Ya, tak stabil dah big book saya ni cikgu. Cuma lupa stapler di situ. Masya Allah. Tak apa. Okey, penstabil, pemanis dan akhir sekali adalah cikgu macam nak sebut ni cikgu?
Mulsi ke Malsi? Mulsi, cikgu. Mulsi, betul. Iya, jadi inilah big book saya. Ya, sangat cantik. Cikgu nak bagi bintang. Berapa bintang cikgu nak bagi? 10 bintang. Tak boleh lah, dia maksimum 5. 5 bintang, Okey, cikgu. 1. Alright. Sabar. 2, 3, 4 dan 5. dan 1. Satu lagi. Satu strawberry untuk aku. Iya, strawberry itu mesti cikgu. Sabar. Sini dulu, Akmal. Okey. Nampak tak? Ada 5 bintang, guys. Yang ni dia dah tak tahu kenapa dia macam tu nak jatuh dah. Okey. Cikgu. Ya. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama. Big book saya cantik kan? Sangat cantik dan murid-murid kawan-kawan boleh buat tak macam tu? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Senang saja. Cikgu. Ya. Kita nak berhenti rehat dulu boleh, cikgu? Boleh, cikgu pun penat dah ni. Ya. Baik, anda semua jangan mana kembali lagi selepas ini dalam Menengah Atas. 5 bintang. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Nurul kita. Cikgu, ini tiba-tiba ni cikgu ajak saya makan, tiba-tiba ada garam gula ni. Apa kita nak belajar pula ni, cikgu? Okey, jangan pening-pening, Akmal. Jangan pening-pening. Kita dah makan sedap je. Tapi kita tak tahu dalam tu ada apa. Lah. Jadi mari kita lihat di sini, Akmal. Makan-makan juga, betul? Tetapi impak penggunaan bahan kimia tu apa akan berlaku pada kita? Aduh. Jadi cikgu nak Akmal kena sedar lepas ni, makan kena berpada. Pada. Okey, yang pertama, merosakkan hati dan ginjal. Hati dan ginjal? Takut kan? Okey. So kalau kita makan berlebihan, apa dia? Pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pemanis dan antioksidan. Okey, cikgu nak bagi tips murid-murid di luar sana. Kalau dalam peperiksaan, ini tips sebenarnya. Dia akan tanya apakah dia kesan bahan kimia. Jadi jawapan merosakkan hati dan ginjal ini adalah jawapan untuk semua bahan kimia. Kecuali ada 2 bahan kimia yang tidak ada di sini kerana bahan kimia tersebut tidak memberi kesan yang negatif, iaitu penstabil dan juga Mulsasi. Mulsi. Yang tu tidak ada. So untuk bahan kimia ini, kesan negatif tu hanya untuk 6 sahaja. 6 sahaja. Okey? Boleh? Boleh. Okey, ingat hati dan ginjal. Kanser. Ini ramai kan? Ini adalah kesan pemakanan juga sebenarnya. Iaitu kita banyak makan secara berlebihan bahan kimia, pengawet. Tak bagus. Okey? Pewarna. Lagi cantik, lagi sedap. Tak bagus. Peluntur. Cantik contoh peluntur. Tadi kat mana? Makanan mana tadi? Beras tu, cikgu. Tapi cikgu tak katalah beras tak bagus. Tapi faham tak, cikgu? Okey, faham. Kita ada orang kata apa? Cara lain kan? Perisa. Semestinya. Pemanis. Kurangkan manis. Lebihkan manisan dalam manis dalam senyuman. Makan pemanis yang secara semula jadi. Okey. Kemudian keracunan makanan. Okey, keracunan makanan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita kadang-kadang makan sesuatu benda sakit perut. Pasal apa? Pasal apa? Mungkin disebabkan Akmal atau murid-murid di luar sana makan banyak pewarna dan peluntur. Tapi betul, Akmal, cikgu nak cerita. Betul, Akmal. Baru-baru ni anak cikgu makan satu benda, cikgu tak mau sebut. Benda tu sampai tukar mulut dia jadi biru. Makan apa? Lepas tu dia kata sakit perut. Itu kesan daripada keracunan makanan. Kemungkinan tanda-tanda. Lepas tu dia pun berbuang air besar. Cikgu rasa dia kena keracunan makanan. Kerana pewarna dia sangat kuat. Okey, budak-budak kan? Okey. Seterusnya, alergi. Alergi ni maksudnya kita ada alergi pada sesuatu. Okey, mungkin setengah orang alergi pada kacang, telur. Ya, macam-macam. Bila alergi tu dia kadang-kadang dia keluar apa? Bintik-bintik merah-merah tu, gatal-gatal. Keruam dan juga kegatalan. Okey, disebabkan apa? Mungkin disebabkan oleh pengawet dan juga pemanis. Dan cikgu sebenarnya kan, Akmal, cikgu ada seorang kawan cikgu, kawan baik cikgu, dia memang tak boleh makan gula. Kalau dia makan gula,
Habis. Tapi Akmal makan gula jadi apa? Makin manis. Sebab itulah makan lagi banyak. Betul? Tapi tak elok cikgu. Tak bagus. Jangan secara berlebihan sebab dia akan menyebabkan ruam dan kegatalan. Okey, seterusnya. Ruam dan kegatalan kulit merencatkan pertumbuhan badan. Macam mana tu merencatkan pertumbuhan badan tu? Dia macam mana ya? Rambut yang gugur tu ke cikgu? Bukan. Lain. Pertumbuhan badan. Kita kalau secara normal, pertumbuhan kita secara normal macam orang lain kan. Tetapi kalau yang ni pertumbuhannya tak sama macam orang lain. Mungkin dia terbantut sedikit. Kenapa anak saya macam pendek, rendah, anak orang tu sebaya tapi awak tinggi sangat? Contoh. Okey. Sebab apa anak dia banyak makan apa? Makan apa tu? Antioksidan? Yes, antioksidan. Okey, dia terlebih. Dia bukan tak boleh tapi dia berlebihan. Dia tak boleh secara berlebihan. Okey, seterusnya mengganggu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan tu apa dia? Tempat kita nak tu cikgu. Melakukan bisnes. Bisnes yang sepatutnya kan? Yeah. Lepas dah makan. Dia kena ada saluran untuk dibuangkan. So, kalau kita kacau dia apa jadi? Dia akan meragam perut kita. Jadi kita jangan kacau dia. Okey, kecacatan fetus. Fetus tu apa dia? Apa dia cikgu? Apa? Fetus datang mana? Ada tak? Awak ada fetus tak? Fetus ada pada orang perempuan saja. Ibu yang mengandung, baby dia yang dalam tu kecil lagi. Bukanlah baby dia, fetus lah kan, kecil lagi. So kalau kita kacau, kita ganggu dia akan terganggu. Fetus akan terganggu kalau kita makan ibu mengandung. No. Iaitu? Pengawet sebenarnya. Tu makanan atas meja tu. Beritahu cikgu, habang cikgu. Beritahu cikgu, apa yang ada pengawet? Semualah cikgu. Okey, semualah. Semua cikgu. Boleh makan tak? Boleh, tapi janganlah berlebihan sebenarnya. Itu adalah idea dia. Jangan secara berlebihan. Nampak tak? Ini adalah kesan-kesan yang tidak baik. Kemandulan? Boleh juga cikgu Ya, tapi mungkin ada murid-murid tak faham kemandulan tu apa dia. Kemandulan tu maksudnya seseorang lelaki atau perempuan tidak boleh melahirkan cahaya mata. Zuriat, memberikan cahaya mata dan zuriat. So, janganlah makan banyak-banyak benda ni. Dengar ni, Akmal dah kahwin belum? Alhamdulillah, anak satu dah cikgu. Alhamdulillah. Tak bandut, alhamdulillah. Jadi, kurangkan pewarna. Jadi jangan makan banyak pewarna. Nanti anda akan kemungkinan menyebabkan kemandulan. Boleh kemandulan. Okey. Tekanan darah tinggi. Sakit jantung. Kerencatan otak pada kanak-kanak. Sangat-sangat bahaya. Okey. So sebab banyak makan bahan kimia berlebihan iaitu perisa. Inilah yang memang budak remaja, budak kanak-kanak sangat suka. Lagi rasa sedap tu. Lagi itulah. Kita tak mau sebutlah jenama. Tapi kalau boleh tangan tu sampai kuning makan keropok tu. Ring. Tak boleh sebut. Okey, bahaya. Ya, cikgu. Takut lah. Takut tak? Paling takut yang mana tadi? Kalau saya cikgu, semuanya. Semua takut. Semua saya takut cikgu. Okey, yang ini yang terakhir diabetes mellitus ataupun kencing manis. Obesiti. Obesiti tu apa? Berlebihan berat badan yang melampau lah. Okey, kemudian disebabkan banyak makan. Agak-agak lah banyak makan apa? Gula cikgu. Yes, gula tu adalah senyuman. Gula tu senyuman. Gula tu adalah pemanis. Pandai jawab. Pemanis. Jadi itu dah semua adalah kesan bahan kimia yang berlebihan. Jadi kita dah habis belajar dah, Akmal. Ya, itulah saya pun nak minta cikgu buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar ni. Saya rasa cukup seronok cikgu. Silakan. Okey, jadi hari ini kita dah belajar 8 kaedah teknologi pemprosesan makanan iaitu 1M, 7P. Dan juga kita ada 8 bahan kimia iaitu 1A, 7P juga. Cikgu rasa pelajar-pelajar di luar sana pun mesti ingat kan? Senang sangat cikgu. Yes. Kemudian ingat bahan kimia dalam makanan boleh tetapi jangan digunakan secara
berlebih. Akan memberikan kesan-kesan yang negatif sebenarnya negatif. dekat badan kita, cikgu. Dan apa yang Akmal dikatakan sebelum cikgu nak bagi penilaian pada Akmal? Itu saya nak tahu saya beri penilaian ini macam mana, cikgu. Okey, secara sejujurnya cikgu rasa Akmal ini memang pelajar yang sangat bijak, energetik. Kalau dalam kelas cikgu ni, cikgu rasa cikgu tak boring ada pelajar macam ni. Alhamdulillah. Memang best. Ya, saya dapat 5 buah strawberry, cikgu. Ya, dan Akmal pencapaian dia sangat cemerlang. Cikgu suka dan cikgu rasa murid-murid di sana pun mesti cemerlang macam Akmal. Ya, tapi cikgu, cemerlang juga. Kalau saya nak buat rujukan nanti macam mana tu, cikgu, ataupun murid-murid kat rumah tu? Jom kita layari portal sumberku. Dalam tu banyak sangat info yang kita boleh dapat. Yes. Ilmu dalam tu. Baik. Cikgu, ya Allah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama, di atas ilmu yang cikgu dah kongsikan kepada kami semua. Ingat, nak makan boleh tak salah, tapi berpada pada. Takut nanti bila dah orang kata meningkat usia nanti, macam-macam penyakit yang akan ada. Okey, sekali lagi terima kasih pada cikgu. Sama-sama. Dan juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fazila. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Menengah Atas. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe, take care. Bye-bye. Sedapnya cikgu.